menerima apa yang telah kalian usahakan untuk mengimarahkan rumahnya ini. Begitu juga tidak lupa para hadirin, para hadirat yang dimuliakan, terutamanya pada malam ini sudi saya menyampaikan salam kemaafan daripada Al-Fadhil Ustaz Jafri. Bahkan sebelum 3 minit berlalu, ia masih memaklumkan kepada saya, dalam arti kata yang lainnya, beliau masih tersekat kesesakan lalu lintas di KL. Jika kita tunggunya pagi esok baru boleh. Jadi untuk mengisi kekosongan kita yang masih kosong pada malam ini, saya diibaratkan seolah-olah tayamum jika dibandingkan dengan air. Apa ni Ustaz tayamum dengan air Ustaz? Ginilah hukum tayamum berbeza dengan air. Tayamum hanya mengharuskan kita untuk solat. Bahkan apabila ketika ketibaan waktu seterusnya, semestinya kita kembali semula untuk bertayamum. Maknanya Ustaz, tayamum ini hanya sah untuk satu fardu. Ya, hanya sah untuk satu fardu. Begitu juga saya pada malam ini akan berbicara hanya satu fardu sahaja, dan kita akan berhenti ketika mana masuknya fardu isyak. Boleh? Tengok orang baru, Ustaz ni mesti nak balun lama punya. Tidak. Kita akan berhenti mengikut kesesuaian berdasarkan kita adalah tayamum sahaja. Dan apa yang Ustaz ingin bicarakan Ustaz? Okeylah. Saya sebenarnya mengejut. Ustaz Jafri memaklumkan tadi pukul 7, hampir 7 suku lah. Nasib baik saya tinggal dekat je, berdekatan. Saya pun dah siap-siap untuk pergi ke masjid Seksyen 17 Shah Alam. Tiba-tiba dimaklumkan tadi masih lagi tersekat di jalan raya. Jadi saya tak apalah, masih lagi kita pun kosong. Saya pun cuba untuk menghadirkan diri bersama tuan-tuan dan juga puan-puan. Alhamdulillah, ianya dipermudahkan oleh Allah. Jadi mengenai perkara yang ingin saya bicarakan pada malam ini, saya lebih khususkan kepada tajuk yang dinamakan sebagai Al-Islam huwal haqq. Apa itu Ustaz? Iaitu Al-Islam adalah agama yang benar. Ustaz, jangan main-main dengan isu ini Ustaz. Ustaz resisnya. Ustaz jangan main mengenai agama ni Ustaz. Ustaz sekarang cuba memainkan agama Islam yang terbaik, agama Islam yang paling benar Ustaz. Resis. Atas sebab itu kita ingin mencari punca, dan kita akan membuktikan bahawasanya agama Islam yang paling baik. Maknanya Ustaz akan membicarakan berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah, sedangkan Ustaz Al-Quran dan juga Sunnah tidak diterima pada agama yang lain. Bagaimana mereka ingin mengiktiraf Islam adalah agama yang terbaik? Bagaimana mereka akan meyakini Islam adalah agama yang terbaik, sedangkan Ustaz ingin kaitkan perkara yang dinyatakan dalam Al-Quran dan juga Sunnah? Atas dasar itu, saya ingin mengaitkan pada malam ini mengenai teori, bukti, mukjizat saintifik mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Perkara yang disepakati oleh kesemua penganut agama, perkara yang disepakati oleh kesemua saintis membicarakan perkara itu, dan kita akan kaitkan dengan Al-Quran sebagai bukti bahawasanya Al-Quran mendahului masa. Apa ni Ustaz? Okey, sebelum kita masuk dan berbicara pada tajuk itu, sudi saya ingin ketengahkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala bermula daripada ayat 104 surah Al-A'raf juzuk yang ke-9. Terus saya ringkaskan kisah itu. Kisah apa Ustaz? Iaitu kisah yang berlaku di antara Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun. Apa kisahnya Ustaz? Di antara kisah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak kala Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Fir'aun dengan izin Allah. Nabi Musa alaihissalam membuktikan mukjizatnya yang pertama, iaitu tongkat bertukar menjadi ular. Seterusnya bukti mukjizat yang kedua berdasarkan ayat 108 surah Al-A'raf. Tak kala Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya daripada baju, maka tidak semena-mena tangannya tadi bertukar dan bercahaya. Jadi melihat kepada kedua mukjizat ini, apa kata Fir'aun? Inna hadha lasihrun azim. Qala al-mala'u min qaumi fir'aun inna hadha lasahirun alim.
Maka berkatalah pembesar-pembesar daripada kaum Fir'aun. Apa kata mereka? Fir'aun, sesungguhnya ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Musa datang ini dengan sihir. Tak bolehlah orang buat, tak boleh orang datangkan tongkat bertukar menjadi ular. Diringkaskan cerita selepas pada itu, terjadilah cabar mencabar. Dalam arti kata yang lainnya, diletakkan tempoh, diletakkan tarikh untuk diadakan pertembungan di antara Nabi Musa AS dan juga Fir'aun. Apa usaha Fir'aun? Fir'aun berusaha untuk mencari ahli sihir yang terbaik untuk berhadapan dengan Nabi Musa AS. Sehinggalah hari yang dijanjikan. Wajaa as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Pada hari tak kala ahli si Fir'aun datang, kan Fir'aun cari ahli sihir yang terbaik untuk berhadapan dengan Nabi Musa AS. Pada hari kedatangan mereka, apa mereka kata kepada Fir'aun? Adakah bagi kami ganjaran jika hari ini kami di kalangan mereka yang dipermenangkan? Wahai Fir'aun, adakah bagi kami ganjaran tertentu jika hari ini kami menang? Ada ganjaran ke tidak? Apa jawab Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ya, dan sesungguhnya aku akan menjadikan kalian di kalangan mereka yang hampir denganku. Maknanya pembesar-pembesar, orang yang hampir menteri-menteri. Maka tercetuslah pertembungan di antara kedua-dua pihak. Nabi Musa, lantas mereka berkata kepada Nabi Musa AS, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, sama ada kami yang terlebih dahulu, sama ada kamu yang campak tongkat kamu, ataupun kami yang terlebih dahulu mencampak. Dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara, iaitu dicampak di situ oleh ahli sihir Fir'aun tongkat dan juga tali. Apa jawab Nabi Musa AS? Qala alqu. Nabi Musa berkata, campaklah kamu. Fa idza qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas. Maka tak kala mereka mencampak tongkat mereka, mereka mencampak tali mereka, perkara ini menipu daya pandangan mata manusia. Jadi kita fokus pada ayat 116 surah Al-A'raf. Dalam arti kata, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan sihir ini adalah tipu daya pandangan mata manusia. Ustaz, kami tak faham lah Ustaz, apa maknanya? Maknanya sihir itu bukan benda betul. Sihir itu bukan benda betul, walaupun kita melihat mereka cukup pakar dalam magic, ilmu hitam ataupun silap mata yang cukup dahsyat. Kan setengah ahli silap mata cukup hebat, boleh bertukar macam-macam. Kita tengok dengan logik akal memang cukup suka. Jadi di sini dikaitkan juga dengan sihir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sihir ini adalah satu tipu pandangan mata manusia, maknanya bukan benda betul. Jadi selepas dari peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak, dan kami mewahyukan, wahai Musa, campaklah tongkat kamu. Maka selepas tongkat Nabi Musa AS dicampak, tongkat tersebut bertukar menjadi ular. Apa yang terjadi? Iaitu ia memamah dan memakan kesemua ular-ular ahli sihir Fir'aun. Kisah yang sedia kita maklum direngkaskan. Selepas daripada peristiwa itu, apa yang terjadi? Fawaqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Natijahnya ahli sihir Fir'aun kesemua mereka bersujud. Ustaz, kami tak faham. Kami tak faham Ustaz. Jika tadinya mereka mencabar Nabi Musa AS, selepas ular mereka dimakan, mereka terus sujud kepada Allah dengan ungkapan mereka, amanna bi rabbil alamin, kami telah beriman dengan Tuhan sekalian alam, Tuhan kepada Musa dan juga Harun. Pelik Ustaz, kami pelik, confused. Jika dahulunya tadi mereka mencabar, sekarang mereka beriman, tak kala ular mereka dimakan. Pelik ke tidak? Dan apakah sebab mereka beriman kepada Allah? Sebabnya iaitu mereka melihat
mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ustaz, kami kurang faham apa yang Ustaz ingin bicarakan pada malam ini. Sebab apa mereka beriman? Sebab mereka melihat mukjizat, mereka mempunyai ilmu tentang sihir. Mereka tahu sihir ni bertipu je. Tipu, bahkan ia adalah menipu daya pandangan kita. Sebab itu tak kala Nabi Musa AS mendatangkan mukjizat, mereka percaya ini bukan mainan, ini bukan benda tipu, ini betul. Atas dasar itu mereka beriman. Jadi melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dan juga musabab kenapa ahli sihir Firaun beriman, jawapannya dengan sebab mereka melihat mukjizat. Dalam arti kata, dengan sebab kita melihat mukjizat, Allah menambah keimanan. Dan saya berkeyakinan begitu juga kita pada malam ini. Saya yakin tuan-tuan dan juga puan-puan, kita juga akan melihat mukjizat. Ustaz, kami tak faham Ustaz, kita akan melihat mukjizat Ustaz. Al-Quran bertukar menjadi ular ke Ustaz? Kita tunggu sehingga akhir rancangan, insya-Allah. Jangan kita risau, insya-Allah saya yakin dan berkeyakinan tuan-tuan juga akan melihat mukjizat. Jadi selepas kita membicarakan tentang Firaun dan kita ingin kaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana saya nyatakan di awal tadi, iaitu kita akan bicarakan tentang bukti mukjizat saintifik mengikut Al-Quran dan juga sunnah. Adapun bukti mukjizat saintifik mengikut Al-Quran dan juga sunnah, mengikut ta'rifannya, mengikut pengenalannya, huwa ikhbarul Quranul Karim aw sunnatun nabawiyyah bihaqiqatin athbatuha al-ajmul tajribi wa adama imkaniyati idrakaha bil wasailil bashariyah fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam. Pengenalan dalam bahasa Arab, ataupun kita terjemahkan bukti mukjizat saintifik mengikut Al-Quran dan juga sunnah, maknanya iaitu apa jua wahyu, sama ada Al-Quran ataupun sunnah, bahkan kedua-duanya bertepatan dengan penemuan saintifik di zaman kita. Ingat, kedua-duanya bertepatan dengan saintifik di zaman kita, penemuan saintifik di zaman kita. Bahkan pada zaman Rasulullah dahulu tidak ada kelengkapan untuk menyingkap rahsia tersembunyi dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Boleh faham tak? Boleh faham apa yang saya ungkapkan? Sekali saya ulang, bukti mukjizat saintifik mengikut Al-Quran dan juga sunnah, maknanya apa jua wahyu, sama ada Al-Quran ataupun sunnah, bertepatan kedua-duanya penemuan saintifik di zaman kita. Maknanya saintifik di zaman kita, penemuan menyatakan dalam satu isu, dalam satu masalah, menyatakan sekian, rupa-rupanya telah dinyatakan oleh Al-Quran dan juga sunnah lama dulu. Bahkan pada zaman Rasulullah dahulu belum ada mikroskop, belum ada kapal angkasa, belum ada kapal selam, belum ada kelengkapan-kelengkapan untuk menyingkap apa rahsia yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Okey Ustaz, maknanya Ustaz ingin kaitkan saintifik dan juga Al-Quran. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, saya ingin kaitkan di antara kedua-duanya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai perkara itu, sebagaimana kita nyatakan tadi, sebagaimana kita bicarakan tadi, bahawasanya bukti mukjizat saintifik itu kita akan kaitkan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita masuk dalam tajuk tersebut, kita bicarakan dahulu mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perkara luar biasa. Jika tadi tongkat bertukar menjadi ular, perkara luar biasa yang terjadi di atas dan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Bahkan tak kala mereka datangkan mukjizat itu, tiada siapa pun yang dapat menandingi sebagaimana apa yang mereka buat, sebagaimana apa yang mereka datangkan di zaman mereka. Tak ada siapa pun boleh challenge. Di antara mukjizat Rasulullah Al-Quran, tiada siapa pun yang boleh datang sebaik Al-Quran di zaman Rasulullah, tak ada. Walaupun zaman Rasulullah terkenal dengan gaya bahasa yang cukup tinggi, tidak ada mereka yang mampu untuk menandinginya. Begitu juga di zaman Nabi Isa alaihissalam, pada zaman yang cukup terkenal dengan perubatan, tidak ada siapa pun yang dapat menandingi apa yang didatangkan oleh Nabi Isa alaihissalam tak kala ia menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Tak ada siapa boleh challenge.
Walaupun zaman itu cukup hebat dengan perubatan. Nabi Isa alaihissalam datang mukjizat menghidupkan orang mati. Tak ada siapa pun boleh datangkan sebagaimana apa yang didatangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga Nabi Musa. Tak kala Nabi Musa mencampak tongkatnya bertukar menjadi ular, tiada siapa pun yang dapat menandinginya. Atas dasar itu, perkara ini menambah keimanan kepada ahli si Fir'aun, lantas mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat terbahagi kepada dua bahagian. Mukjizat terbahagi kepada dua bahagian. Jadi pada malam ini, sebagaimana saya nyatakan di awal tadi, saya diibaratkan seolah-olah tayammum sahaja. Kita bertukar salat. Kita tukar salat pada malam ini berdasarkan masa yang semakin kesundukan kepada salat. Ustaz bertanya, boleh tak? Boleh Ustaz bertanya? Nasib baik kami duduk di belakang. Nasib baik kami duduk belakang. Ustaz duduk depan nanya kami. Ustaz bertanya. Jadi saya akan bertanya berdasarkan apa kita bicarakan pada malam ini. Apa malam ini? Soalan yang berbentuk umum, insya-Allah. Jadi mukjizat Rasulullah terbahagi kepada dua bahagian. Mukjizat Rasulullah terbahagi pada dua. Juga mukjizat Nabi-Nabi terdahulu termasuk di kalangan ini. Yang pertama, iaitu mukjizat yang hanya berlaku pada zaman Rasul-Rasul alaihimus salatu wassalam. Dalam erti kata, mukjizat yang berlaku semasa hayat mereka, semasa kehidupan mereka. Sebagaimana tadi, tongkat bertukar menjadi ular. Bila berlaku? Hanya berlaku di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman kita berlaku ke tidak, ada ke tidak tongkat tersebut? Siapa pernah tengok tongkat Nabi Musa alaihissalam? Siapa pernah tengok? Tak ada pun Ustaz. Siapa pernah tengok tongkat tersebut menjadi ular? Mana nak tahu sekarang ular tu masih ada ke? Ular tersebut masih ada Ustaz di taman-taman ular Perlis? Tak ada. Kesemuanya telah pun pupus bersesuaian atas kewafatan Nabi. Begitu juga di antara mukjizat Nabi Nuh alaihi salam, bahtera yang gah. Bahtera tersebut adakah kekal sehingga ke zaman kita? Tak ada Ustaz. Ya, ianya mukjizat yang telah pun berlalu. Mukjizat yang telah pun berlalu. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang kita sebut tadi, di antaranya dihidupkan dengan izin Allah seorang yang telah meninggal dunia. Orang tersebut hidup ke tidak hingga ke zaman kita? Tak ada dah Ustaz. Jika ada, semestinya dia adalah manusia yang paling tua atas muka bumi. Betul. Rasulullah Ustaz, Rasulullah macam mana? Ada ke tidak mukjizat Rasulullah yang hanya berlaku pada zamannya sahaja, kita tidak sempat melihat? Ya, cukup banyak. Di antaranya peristiwa yang pertama, peristiwa yang wajib kita beriman, iaitu peristiwa Al-Isra' dan juga Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama suratul Isra', wajib kita percaya dan beriman. Walaupun peristiwa itu mustahil pada akal kita. Mukjizat memang betul lah. Sebut mukjizat, ianya adalah perkara mustahil. Wajib ke tidak kita beriman? Wajib kita beriman atas perkara itu. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang pertama suratul Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Petikan ayat yang pertama. Mukjizat yang kedua, iaitu mukjizat terbelahnya bulan di zaman Rasulullah. Bulan yang kita lihat hari ini, makhluk Allah yang kita lihat hari ini pada dahulunya pernah terbelah. Ustaz, saya tak percaya Ustaz. Wal'ayazubillah. Wajib kita percaya sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama suratul Qamar juzuk ke-27. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ayat yang pertama. Dalam erti kata yang lain, kewajipan kepada kita beriman. Pernah bulan terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak sempat melihat tak kala bulan itu terbelah. Ada lagi peristiwa yang lain Ustaz. Ya, peristiwa yang ketiganya, pernah air mengalir daripada jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ada lagi peristiwa yang lain Ustaz? Ya, ada, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, pengriwayatan daripada seorang sahabat Rasulullah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Saya bicarakan sedikit hadisnya
dan saya terus terjemahkan. Saya akan baca sikit, kemudian saya akan terjemahkan hadis itu, membicarakan tentang mukjizat Rasulullah yang keempat. Min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta nazalna wadiyan afyah فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته فأتبعته بإداوة من ماء فنظر شيئا فلم يستتر به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. Hadisnya panjang, cuma saya akan terjemahkan terus. Daripada Jabir ibn Abdullah, hadis bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Mukjizat yang keempat. Kata Jabir, kami pernah berjalan bersama dengan Rasulullah. Kami pernah berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga kami sampai ke suatu lembah yang luas. Sehingga kami sampai ke satu lembah yang luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pergi meninggalkan kami untuk qada hajat. Qada hajat. Tahu tak makna apa qada hajat? Qada hajat jelas. Jadi saya rasa tak perlu kita huraikanlah qada hajat. Kita bayangkanlah macam kita berkelana, kita bermusafir, kita berhenti R&R, qada hajat. Gitulah. Rasulullah juga dulu begitu. Tak kala Rasulullah berkelana, Rasulullah manusia kan? Rasulullah manusia ke betul? Betul ke Rasulullah manusia? Betul ke tidak? Ini soalan kepada tuan-tuan. Rasulullah manusia betul ke tidak? Betul ke tidak? Rasulullah qada hajat ke tidak? Rasulullah makan ke tidak? Rasulullah minum ke tidak? Rasulullah berkahwin ke tidak? Rasulullah ada anak ke tidak? Maknanya Rasulullah adalah manusia. Sebab itu betul kita sayang kepada Rasulullah. Ingat, pujian kita jangan melampaui batas seolah-olah menggambarkan Rasulullah ini bukan manusia. Jangan sesekali kita menganggap Rasulullah ini bukan manusia, mengeluarkan dia daripada fitrah manusia. Jangan. Sebab itu kita kena jaga adab. Kita tak kala bersama dengan Rasulullah, walaupun kita sayang Rasulullah, tetapi ingat, puji-pujian kita jangan melampaui batas. Jadi dalam kisah ini Rasulullah pergi untuk qada hajat. Kata Jabir ibn Abdullah, lantas aku mengikuti Rasulullah dengan membawa air. Bawa air. Aku ikut Rasulullah dengan bawa air. Yalah, Rasulullah ingin qada hajat, aku ikutlah dia bawa air. Falam yara syai'an yastatiru bih. Maka Rasulullah fanadhara syai'an falam yastatiru bih. Rasulullah melihat-lihat tempat yang paling bersesuaian untuk qada hajat. Tempat yang paling bersesuaian untuk qada hajat. Falam yara syai'an yastatiru bihi wa idza syajaratani bi syati'il wadi. Maka tidak ada tempat yang lebih bersesuaian melainkan hanya terdapat dua batang pokok yang terdapat di pinggiran lembah itu. Boleh faham, lembah yang cukup luas. Negara kita pun lembah juga banyak. Cuma bezanya kita dengan tanah Arab. Tanah Arab tidak ada pokok. Lembah yang cukup luas kita nampak. Kan kita boleh lihat penglihatan kita sejauh 5 km, 10 km kita nampak padang pasir. Negara kita tak boleh sebab pokok. Jadi kita bayangkan pada saat itu bagaimana Rasulullah mencari tempat qada hajat. Tak ada. Melainkan yang terdapat di lembah tersebut hanya 2 batang pokok. Itu sahaja yang ada. Ustaz, kenapa Rasulullah cari tempat untuk berlindung Ustaz? Ya, ini juga satu syariat kepada kita. Ingat pada malam ini kita ingin qada hajat, cubalah jauh daripada pandangan mata manusia. Malangnya, maaf saya sebut walaupun ungkapan ini sensitif, sebilangan kita pernah pergi ke tidak R&R. Kita pernah pergi, kita tengok orang kencing berdiri. Kencing berdiri. Depan khayalak ramai, kencing berdiri. Tu, dalam mangkuk tu, kita tengok dalam mangkuk yang tertempel di dinding. Kita tengok itu bukan adat Islam. Itu bukan adat Islam, bahkan itu juga menunjukkan runtuhnya akhlak kita. Bagaimana kita qada hajat di hadapan khayalak ramai.
Sedangkan Rasulullah menganjurkan kepada kita, sebagaimana hadis ini, mencari tempat yang paling bersesuaian. Jangan depan khailat ramai. Ini tak jadi kepada orang perempuan, ini orang lelaki. Adab dan juga masalah kepada kita orang lelaki. Kebanyakan kita begitu. Nak cepat katanya, nak cepat tak sempat dah, nak masuk tandas tak sempat. Itu tempat yang paling sempat. Adapun Rasulullah tidak ada tempat yang lain melainkan hanya terdapat 2 batang pokok di pinggiran lembah itu. Kata Jabir ibn Abdullah, "Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Lantas Rasulullah terus menuju ke arah pokok yang pertama. Sampai sahaja kepada pokok itu, apa kata Rasulullah? Kata Jabir ibn Abdullah, "Fa akhadha bi ghusnin min aghsaniha." Lantas Rasulullah terus mencapai satu dahan daripada dedahannya. Pegang dahan dia. Apa kata Rasulullah? "Inqadi alayya biiznillah." Wahai pokok, ikut aku dengan izin Allah. Maka tidak semena-mena pokok tadi berjalan bersama dengan Rasulullah. Pokok yang pertama berjalan bersama dengan Rasulullah. Kata Jabir, "Kal ba'iril makhshush alladhi yusani'u qa'iduh." Diibaratkan seolah-olah unta yang diruntun oleh pemiliknya. Kita bayangkan sekarang kita pergi ladang kuda. Kan joret, kita pegang tali kuda, kuda ikut kita. Itulah gambarannya tak kala Rasulullah memegang dahan pokok dan pokok berjalan bersama dengan Rasulullah. Biar betul ustaz, tak masuk akal lah ustaz, pokok berjalan ustaz. Ya, pokok berjalan. Maknanya ustaz macam kita tengok cerita-cerita fantasi lah ustaz. Cerita apa tu? Cincin The Lord of the Ring. Cerita gitu, pokok-pokok berjalan. Maknanya ustaz, zaman Rasulullah dulu ada ustaz. Ya, pokok ini pernah berjalan. Kemana pemergiannya? Pemergian Rasulullah dan juga pokok tersebut sehingga ke pokok yang kedua. Kan ada 2 batang pokok tadi. Berjalan Rasulullah bersama dengan pokok sehingga pokok yang pertama menuju ke pokok yang kedua. Sampai sahaja pokok yang kedua, Rasulullah lakukan sebagaimana apa yang Rasulullah buat kepada pohon yang pertama. Lantas Rasulullah mencapai dahan daripada dedahannya dan berkata, "Inqadi alayya biiznillah." Wahai pokok, ikut aku dengan izin Allah. Kita tengok rayuan Rasulullah kepada pokok itu. Maka pokok tersebut berjalan ikut bersama dengan Rasulullah. Sekarang Rasulullah diapit dengan 2 batang pokok. Biar betul ustaz, Rasulullah tengah, 2 batang pokok kanan dan juga kirinya berjalan bersama dengan Rasulullah. Kemana mereka pergi ustaz? Sehinggalah sampai di pertengahan jalan. Berjalan Rasulullah dengan 2 batang pokok. Sampai di pertengahan jalan, lalu Rasulullah bersabda, "Ilta'ama alayya biiznillah." Wahai 2 batang pokok, bergabunglah kamu, rapatkan kedudukan dengan izin Allah. Maka kedua pokok tadi bergabung dan rapatkan kedudukan mereka dengan izin Allah. Lantas Rasulullah qada hajat di sebalik pokok itu. Kita tengok, nak qada hajat je, tetapi berlaku banyak peristiwa pelik. Memberi gambaran kepada kita sebagaimana Rasulullah berusaha untuk berselindung tak kala qada hajat. Begitu juga kita, cubalah. Cuba walaupun kita tak tahan sangat, ingat, tunjukkan akhlak kita, adab kita. Kita tidak sebagaimana kufar, kita bukan sebagaimana orang kafir, tidak. Itu adat mereka, biarkan mereka. Kita tidak masuk dalam tandas, tutup pintu. Ikutlah kita nak buat apa. Jangan kita qada hajat di hadapan khailat ramai. Ustaz, kami pergi negara Arab, buat tak tahu je ustaz depan sisanya bas. Ingat, Arab bukan menggambarkan akhlak Rasulullah. Ingat, walaupun Rasulullah dari bangsa mereka, jangan kita sangka ustaz Arab buat ustaz, takkan kita tak boleh. Tak percaya ke? Saya yakin mungkin tuan-tuan pernah sering kali melancong. Kita pergilah ke Mesir, session basnya kita pergilah ke negara Yaman. Saya belajar di Yaman 5 tahun. Kita pergi session basnya menggambarkan seolah-olah memang betul kita melihat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dengan praktikal bangsa Arab memang jauh. Memang jauh. Seterusnya, selepas Rasulullah qada hajat, pokok tadi kembali semula ke perdu asal. Kedua batang pokok tadi kembali semula ke perdu asal, balik semula berjalan.
Ustaz, dahsyatnya Ustaz. Ya, ini juga di antara bentuk mukjizat. Ustaz, ada ke Ustaz sahabat pengsan? Ingat macam kita tengok cerita hantu. Kita tengok cerita hantu pengsan sedia. Bukan begitu. Kenapa Ustaz? Sebab sahabat mereka telah menyaksikan perkara yang lebih dahsyat. Bulan terbelah, air mengalir daripada jari jemari Rasulullah, buah turun daripada pokok, kemudian naik semula. Mereka pernah menyaksikan perkara yang lebih dahsyat. Apalah sangat pokok berjalan. Jadi itu di antara keempat-empat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk pengetahuan kita, mukjizat Rasulullah cukup banyak. Cukup banyak. Jadi kita terus membicarakan bahagian yang kedua, iaitu mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat. Mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat. Ustaz, macam mana Ustaz? Mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat. Ya. Mukjizat yang berkekalan sehingga hari kiamat ini tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Bermula daripada zaman Nabi Adam, bermula pada Nabi Adam alaihi salam sehingga ke Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam tidak diberikan mukjizat ini. Mukjizat mereka jika berlaku hanya zaman mereka sahaja. Rasulullah satu-satunya nabi yang diberi mukjizat yang berkekalan sehingga akhir zaman. Contohnya Ustaz, jika tadi mukjizat yang hanya berlaku pada zaman mereka, kita berikan 4 contoh. Terutamanya mukjizat yang berlaku kepada Rasulullah. Di zaman Rasulullah kita tidak sempat melihat 4 contohnya. Untuk bahagian yang kedua, kita hanya datangkan 1 contoh sahaja, melihat masa yang semakin mencemburui kita. Apa contohnya Ustaz? Tuan-tuan boleh terus pergi kepada Suratul Anbiya juzuk ke-17. Suratul Anbiya juzuk 17. Ayat yang ke-30, muka surat 324. Ayat 30 surah Al-Anbiya, muka surat 324, juzuk 17. Firman Allah Subhanahu wa taala, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Arti daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan perhatikan maknanya. InsyaAllah akan jelas di sisi tuan-tuan dan juga puan-puan. Artinya, adakah orang-orang kafir mereka tidak melihat? Kita tengok firman Allah cukup cantik. Adakah orang-orang kafir mereka tidak melihat? Mereka tidak melihat, mereka tidak memandang, dalam yang sama mereka berfikir. Sesungguhnya langit dan juga bumi, langit dan juga bumi pada dahulunya adalah unsur yang bercantum, kemudian kami pisahkan di antara kedua-duanya. Kemudian kami pisahkan di antara kedua-duanya. Adakah orang kafir mereka tidak melihat? Sesungguhnya langit dan juga bumi pada dahulunya adalah unsur yang bercantum, kemudian kami pisahkan di antara kedua-duanya. Jadi melihat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ayat membicarakan kepada kita asal penciptaan alam cakrawala. Tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan asal kejadian alam cakrawala ini daripada unsur yang bercantum, kemudian dipisahkan. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Jadi melihat kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ada ke tidak kesesuaiannya dengan teori saintifik yang cukup terkenal di zaman kita? Sekali lagi saya ulang, berdasarkan firman Allah tadi, ada ke tidak kesesuaiannya dengan teori saintifik di zaman kita? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ini adalah soalan. Kan tadi kita telah pun bersepakat. Ustaz bertanya, ya, ada ke tidak? Ada ke tidak? Saya yakin mungkin malu-malu lagi. Yalah, ustaz datang first time, tiba-tiba tanya kami macam-macam ustaz. Dan belum kenal lagi, tiba-tiba ustaz dah tanya macam-macam. Yalah, jangan segan, jangan malu. Ya, jangan malu. Jawab je. Ada ke tidak? Ada. Apakah teori itu? Apakah teori membicarakan bahawasanya dahulu kala alam cakrawala adalah unsur bercantum, kemudian berlaku permisahan? Apakah teorinya? Apakah namanya? Saya yakin mungkin tuan-tuan mesti ada saintis, mungkin ada guru,
Mungkin ada guru sains pencen, ustaz ingat kami tak belajar ke? Ustaz, kami yang belajar. Yalah, ulang kaji semula. Kita pun tak nak cerita banyak, kita cerita sikit je. Kita cerita sikit saja untuk kaitkan. Itu je. Apakah nama teori itu? Apakah teori tersebut? Ya? Ya? Jangan segan. Bunyi sikit suara kita. Ustaz ingat, ustaz seorang je ambil SPM. Memang betul, ini SPM Delta 5. Ada dalam buku sains SPM. Ya? Apa teori itu? Dan saya berkeyakinan tuan-tuan dan juga perempuan cukup malulah. Ingat, jangan kita malu ini. Dalam bab ini jangan kita malu. Itu satu teori betul. Dikatakan teori Big Bang. Jadi ustaz ingin kaitkan teori itu dengan firman Allah. Ya, saya katakan saya ingin kaitkan. Jadi kita kembali semula, kita melihat apakah teori itu. Sekali lagi kita melihat teori itu secara ringkas. Saya yakinlah di sini, saya sebenarnya malu nak cakap bab ini, sebab ini bukan bidang saya. Saya semua dulu pembelajaran di universiti wajib. Kami belajar di Yaman dahulu, universiti Al-Iman, wajib belajar dalam ilmu ini, iaitu bukti mukjizat saintifik mengikut Al-Quran dan juga sunnah. Wajib belajar. Tak kira dia ambil kos apa pun, wajib dia belajar. Cuma kita ingin cerita sikit je lah. Teori tersebut, teori Big Bang, dicetuskan oleh seorang orientalis yang bernama Edwin Hubble. Edwin Hubble dilahirkan pada tahun 1889 Masihi. Ustaz temerang ke ustaz? Tak percaya? Keluar handset, buka search. Tak percaya, tak ada masalah. Buka handset, search terus. Jangan kita percaya. Bukan saya nak, kita pun jangan percaya bulat-bulat. Dengar ustaz tu cakap lain, jangan kita percaya, kita cari dulu. Begitu juga dengan saya cakap, jangan percaya 100%. Tuan-tuan boleh ambil handset, boleh check, tapi ingat jangan WhatsApp. Alah, ini peluang ustaz tu ambil handset, kita pun WhatsApp, peluang cantik sangat lah. Muka tengok ustaz tapi tangan dia WhatsApp. Itu jangan. Keluarkan dan boleh search terus. Edwin Hubble dilahirkan pada tahun 1889 dan kematiannya pada tahun 1953 Masihi. Maknanya dia mati belum lagi sempat 100 tahun, tak sampai lagi 1 abad. Di antara penemuannya yang cukup dahsyat, pengkajiannya bermula sekitar pada tahun 1923 dan penemuannya sekitar tahun 1928 dan 29 Masihi, mencetuskan fenomena dan juga penemuan teori yang cukup popular dan diguna pakai di zaman kita adalah teori yang kita katakan tadi, teori Big Bang. Ingat, ada teori yang diguna pakai, ada teori yang tidak diguna pakai. Dan ini sedikit mana kita saya maklumlah, di antara teori yang cukup merapu yang kita tidak menggunakan pakai sama sekali bagi kita penganut agama Islam, pertembungan dengan Al-Quran, iaitu teori Darwin yang sedia kita maklum. Jadi kita kembali kepada teori itu. Jadi ustaz ingin kaitkan teori itu dengan Al-Quran. Ya, saya ingin kaitkan. Diringkaskan cerita di antara penemuan yang dinyatakan oleh Edwin Hubble berdasarkan jarak kedudukan bintang yang semakin berjauhan. Kan alam cakrawala angkasa kan dia ada, kita kata macam ada jalur merah, ada jalur tersebut semakin hari semakin menjauh, semakin hari semakin menjauhi daripada posisi asalnya. Ustaz, masa kecederaan. Kan tadi ustaz kata tayamum, ustaz kita ni dah ada tayamum, dah habis dah ustaz. Dah bunyi masa waktu isyak. Saya izinkan sikit lah untuk kita ceritakan sedikit, dan kita tidak akan menjangkaui waktu. Kemudian memberi gambaran bahawasanya alam ini semakin membesar. Alam ini kedudukannya semakin membesar. Bahkan perkara ini juga dinyatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami sentiasa mengembang dan membesarkan alam cakrawala ini. Betul. Bahkan ianya juga memberi gambaran bahawasanya asal penciptaan alam cakrawala ini daripada unsur yang cukup popular, iaitu proton dan juga neutron, terdiri daripada atom-atom yang kecil, mempunyai sifat berlawanan di antara kedua-duanya. Sifat pertemuan di antara kedua-duanya. Dan dikatakan juga cahayalah kepanasan. Ini tak apa. Dengan sebab pertembungan yang cukup lama, katanya pertembungan selama 13 bilion tahun dahulu, maka tercetuslah letupan yang cukup dahsyat di atas muka bumi, dan dinamakan ia dengan Big Bang, iaitu letupan yang cukup dahsyat memisahkan di antara kesemuanya planet-planet, bumi, bintang, bulan, Marikh, matahari, Zuhal, Pluto, kesemuanya
berpecah. Di antara bukti menunjukkan bahawasanya alam ini adalah satu, iaitu unsur kepanasan yang dikongsi sama. Apa itu ustaz? Iaitu lava yang sama. Sebagaimana perut bumi ada lava, perut bulan pun ada, Marikh ada, Zuhal ada, Pluto ada, matahari, bulan, kesemuanya mempunyai sifat yang sama, iaitu lava kepanasan yang terdapat bagi setiap perut planet-planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Menunjukkan bahawasanya ia adalah unsur yang berkongsi, menunjukkan ianya adalah datang daripada unsur yang sama. Jadi sebagaimana kita telah pun melihat teori tersebut, kita kembali semula kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sebentar lagi, walaupun saya berjanji dengan tuan-tuan kita hanya sekadar tayamum, saya izinkan lagi kepada saya, dan insya-Allah kita tidak akan lebih 9.30. Allah ya ustaz, tadi ustaz kata insya, sekarang ustaz kata takkan lebih 9.30 pula ustaz. Ustaz ni mana satu ustaz? Tak apalah, kita bicara dulu. Kita lihat semula firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 30 suratul Anbiya. Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullahu taala. Siapa pula ustaz Syekh Abdul Majid tu ustaz? Kita boleh keluarkan handset kita, ingat jangan percaya 100% apa yang dibicarakan oleh mereka yang berada depan kita. Maknanya ustaz tadi kami percaya cakap ustaz lah. Jangan kita tangkap 100%. Kadang ustaz Nabi cakap sedap, dia tembak je. Contoh, saya cakap sedap kan, lagi oi teruja dengan saya. Saya kata orang ni kata, pada orang tu tak kata pun. Saya sandarkan kepada orang sekian, pada orang sekian tak kata pun. Sebab itu untuk meyakini tuan-tuan dan juga puan-puan, jika kita ada handset, kita boleh terus search Zindani yang saya sebut tadi. Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, kita boleh search Google Z-I-N-D-A-N-I azan. Okey, kita beri laluan dahulu insya-Allah. Allahu Akbar,
SINDANI. Lepas daripada itu kita boleh type AIDS ataupun HIV. Apa Ustaz kata ni Ustaz? Di situ tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh lihat press conference, tuan-tuan boleh lihat artikel, tuan-tuan boleh lihat bukti kajiannya. Maknanya Ustaz Zindani tersebut ataupun Syekh tersebut menemui penemuan yang berkait rapat dengan HIV ataupun AIDS. Sebab tu saya katakan kepada tuan-tuan, tuan-tuan dan saya lagi, tuan-tuan baca dulu, tuan-tuan tengok. Maknanya Ustaz, penawar kepada HIV ni dah ada Ustaz, ya, dah pernah ada. Bila penemuannya? Pada tahun 2003. Bukan perkara baru, dah 13 tahun dah. Bahkan ubatnya juga telah pun dipasarkan. Ubatnya juga telah pun ada. Ini tak apalah. Kemudian kita boleh search lagi di situ IPNP. IPNP tu apa Ustaz? IPNP nama syarikat dia yang berpangkalan di Turki. Tak apalah, kita lihat di situ, tuan boleh baca betul-betul mengenai bukti ataupun mengenai penemuan yang berkait rapat penawar yang diceritakan tadi. Tak pun apa katanya Syekh Abdul Majid Az-Zindani, seorang ulama yang cukup hebat. Sebagaimana kita kan tadi, iaitu penemuan yang cukup dasar berkait rapat dengan penawar HIV. Bahkan dia juga di antara pengasas kepada bukti mu'jizat saintifik itu Al-Quran dan juga Sunnah yang berpangkalan di Riyadh. Pengasas dia. Apa dia kata? Berdasarkan ayat ini, ayat 30 surah Al-Anbiya, membawa makna dua mu'jizat. Ingat, ayat tersebut membawa dua mu'jizat. Mu'jizat yang pertama, katanya, kita lihat ayat itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan adakah orang-orang kafir mereka tidak melihat? Kenapa Allah fokus orang kafir? Kenapa Allah tak kata adakah mereka tidak beriman? Adakah mereka tidak beriman? Adakah mereka orang beriman tidak melihat? Kenapa Allah kata adakah orang kafir mereka tidak melihat? Kenapa? Kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani, sebab dan juga disebab Allah Subhanahu wa taala fokus adakah orang-orang kafir mereka tidak melihat, dalam arti katanya bahawasanya penemuan ini akan ditemui oleh orang kafir. Penemuan ini akan ditemui oleh orang kafir. Itu mukjizat yang pertama. Ustaz, saya tak faham Ustaz. Maknanya teori tadi akan ditemui oleh orang kafir. Bahkan ini adalah signal yang cukup jelas daripada Allah. Ya. Betul ke tidak? Teori Big Bang, siapa yang jumpa orang kafir itu orang Islam? Soalan. Ini soalan. Orang kafir itu orang Islam yang jumpa. Ya. Orang kafir itu orang Islam. Saya tak pasti saya tanya ni sebab saya tak pasti, saya takut tuan-tuan saya sampai tak sampai. Apa yang saya sampaikan tak sampai kepada pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan. Ustaz elok sangat Ustaz berhenti, tapi tak faham pun Ustaz. Eloklah Ustaz malam ni malam pertama dan malam terakhir kita Ustaz. Itu yang saya takutnya. Jadi saya harap sangat tuan-tuan dan perempuan cubalah jawab. Tak betul pun tak apa. Okey, sekali lagi soalannya. Soalan sekali lagi. Okey. Sebagaimana kita bacakan tadi, iaitu mukjizat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa penemuan itu seolah-olah kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani akan ditemui oleh orang kafir. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Ya, betul. Sebab itu kita katakan tadi, siapa yang jumpa, siapa yang menemui, siapa yang meneroka, iaitu Edwin Hubble yang dilahirkan pada tahun 1889 dan penemuannya sekitar 1928-1929 dan dia menjumpai perkara ini. Bahkan dengan sebab penemuannya ini menunjukkan betul bagaimana apa yang dinyatakan oleh Allah hampir 15 kurun lampau memberi gambaran bahawa penemuan ini akan ditemui oleh non-Muslim. Itu kena Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Juga pada ayat ini mukjizat yang kedua, iaitu sebagaimana kita nyatakan tadi, sesungguhnya langit dan juga bumi pada dahulunya ada unsur dan bercantum, kemudian kami pisahkan di antara kedua-duanya. Ustaz, jika betul tadi kan Ustaz, mengikut teori Big Bang, mengikut teori yang dicetuskan oleh Edwin Hubble, iaitu keseluruhan alam cakrawala. Sebaliknya di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan langit dan juga bumi sahaja.
Kenapa tak kata bintang, bulan juga turut berkisah, turut berkisah? Kenapa Ustaz? Ya, sebab jadi sebabnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala hampirkan kepada kefahaman mereka di zaman Rasulullah. Dan juga kita, bila kita lihat realiti pada zaman kita hari ini, apa yang kita nampak? Langit dan bumi je. Pluto ada kita nampak sekarang. Kita duduk di sini, kita nampak ke tidak Pluto? Ustaz, tak nampak pun Ustaz. Jupiter ada kita nampak ke tidak? Tak nampak Ustaz. Ya, untuk menghampirkan kepada fahaman kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan langit dan bumi. Itu adalah jawapannya. Untuk yang terakhir pada malam ini, seringkali kami diperingatkan oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani yang saya sebut tadi, Profesor Abdul Majid Al-Jindani, Abdul Majid Ibn Abdul Aziz Al-Jindani, katanya berdasarkan ayat ini memberi makna kepada kita bahawasanya Al-Quran mendahului saintifik. Boleh faham ke tidak? Berdasarkan penemuan ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Al-Quran mendahului saintifik. Makna apa Ustaz? Maknanya Al-Quran diturunkan kepada kita hampir 15 tahun lampau. Sebaliknya penemuan saintifik belum sampai satu abad. Belum cukup satu abad. Dalam arti kata yang lainnya Ustaz, Al-Quran mendahului saintifik hampir 13 abad. Ya, itulah maknanya. Dalam arti kata yang lainnya, kata Syekh Abdul Majid Al-Jindani memberi makna bahawasanya Al-Quran itu diturunkan daripada Sang Pencipta. Boleh faham ke tidak? Al-Quran menceritakan kepada kita selok belok kejadian alam cakrawala, menunjukkan ianya diturunkan daripada Sang Pencipta. Juga secara tidak langsung, agama yang dikaitkan dengan Al-Quran, agama yang bergantung kepada Al-Quran, agama yang menjadikan sumber rujukannya adalah Al-Quran, datang daripada Sang Pencipta. Boleh faham? Dalam arti kata yang lainnya, satu-satunya agama yang diterima oleh Sang Pencipta adalah Islam. Boleh? Dalam arti kata, dengan ungkapan yang cukup resis daripada saya pada malam ini, Islam adalah agama yang benar, sebagaimana kita nyatakan pada awal tajuk kita, iaitu Islam adalah agama yang benar. Boleh faham ke tidak? Jadi insya-Allah, mudah-mudahan dengan sebab apa yang saya sampaikan ini, tuan-tuan cuba tuturkan kepada bukan Muslim, kepada jiran kita, kepada anak kita, supaya mereka kekal konsisten dengan agama Islam dan terus meyakini. Dan juga seringkali kami diceritakan oleh Syekh Abdul Majid Al-Jindani dengan ungkapannya, ingat, teori Big Bang adalah teori yang diterima. Bahkan kesemua agama, kesemua penganut agama mempercayai teori ini. Jadi gunakan kesempatan menceritakan kepada mereka dengan sebab kepercayaan mereka tentang teori ini, kata kepada mereka bahawasanya Al-Quran mendahului saintifik. Bahkan Al-Quran, kitab suci agama kami, telah pun berbicara tentang perkara ini. Kita bangga ke tidak Ustaz? Kami tidak bangga Ustaz. Rupa-rupanya Ustaz, Al-Quran bertepatan dengan saintifik. Bahkan satu-satunya satu-satunya kitab suci yang berada atas muka bumi pada hari ini, jika dibandingkan dengan penganut agama yang paling besar di atas muka bumi, iaitu Kristian, tidak ada satu pun yang bersesuaian dan bertepatan dengan saintifik. Sebaliknya di dalam Al-Quran, sehingga ke hari ini belum ada pertemuan di antara saintifik dan juga Al-Quran. Belum ada. Maknanya Al-Quran kata A, saintifik kata A. Al-Quran kata Z, saintifik kata Z. Al-Quran kata Q, saintifik kata Q. Belum ada pertemuan. Persoalan belum ada. Ini persoalan contoh. Jika ada pertemuan di antara Al-Quran dan juga saintifik, mana ingin kita dahulukan? Ini soalan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jika adalah pertemuan, Al-Quran kata A, saintifik kata B, yang mana kita ingin dahulukan? Ya, Al-Quran ataupun saintifik? Ya, wajib kita dahulukan Al-Quran. Dalam arti kata yang lain, ingat apa dua perkara yang bertentangan dengan Al-Quran, tak kira lah siapa dia, bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita dahulukan Al-Quran. Itu pun jika kita percaya dan kita beriman dengan Al-Quran, itu pun jika kita percaya. Jadi wallahu ta'ala alam. Saya mohon berikan kemaafan jika rungkai kata saya menyentuh mana-mana pihak ataupun ungkapan saya menggurus hati tuan-tuan dan juga perempuan, dengan sebab ungkapan dan
ketelanjuran gaya bahasa saya mohon ribuan kemaafan. Wallahu taala alam, wa la ilma illa ma'al